pelepasan SPM dari keluarga Asnaf untuk melanjutkan pelajaran ke kolej swasta yang terbaik di peringkat diploma dengan tajaan Yayasan Unity. Tawaran ini terhad sehingga 17 November 2023 untuk 100 pelajar pertama yang memenuhi syarat kemasukan hanya 3 kredit. Untuk maklumat lanjut, hubungi segera 0327796202, 0327796202. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya linkin. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Tiga orang syahid ini yang dihantar oleh ibu mereka sendiri untuk mati di dalam perjuangan. Diikatkan tali ribat di kepalanya, dipakaikan kasut, dipasangkan butang pada bajunya, dan disebutkan pada tiga-tiga anaknya yang dilepaskan untuk buat operasi berani mati. Disebutkan kepadanya, dia kata, wahai anakku, jangan berani engkau balik ke rumah, melainkan engkau berada di atas bahu-bahu para pemuda yang lain sebagai seorang syahid. Tiga orang mati syahid. Dan yang keempat inilah namanya Abu Husin Farhad, cuba dibunuh pada tahun 2021. Anak-anaknya, isterinya alhamdulillah dihantar ke rumah mertua. Mereka minta izin untuk berbuka puasa di sana kerana ketika itu bulan Ramadan. Jadi Abu Husin ni dia buat apa? Dia pergi ke masjid, dia solat subuh, dia balik ke rumah baru dia nak mula tidur, berehat sekejap, dia baring di atas katilnya. Tiba-tiba rumahnya diledakkan oleh F-16, oleh roket daripada pesawat perang F-16. Dan ketika itu sebahagian besar bangunan yang dia duduk tingkat 5 hancur. Tetapi Allah takdirkan ramai yang syahid ketika itu. Dia terpelanting, tangannya berpaut pada lantai bangunan tempat dia tinggal itu. Dinding semua dah tak ada, dan dia bergayut nak jatuh daripada tingkat 5 tu, tapi Allah takdirkan tangannya berpaut pada lantai. Dan ketika itu katil tempat beliau duduk terpelanting juga menjadi seorang anak perisai di hadapannya. Serpihan roket itu, serpihan batu-bata, serpihan besi tak terkena pada batang tubuhnya. Maka ketika itu para pemuda pun naik untuk pergi menyelamatkan Abu Husin Farhad. Dibawa ke hospital, dicek keadaan kesihatannya, dimaklumkan kepada Abu Husin. Dia kata, Abu Husin, alhamdulillah engkau tidak ada kecederaan apa-apa pun. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Husin? Abu Husin menangis teresa-esa. Orang tanya kepada dia, kenapa engkau menangis sedangkan Allah takdirkan engkau selamat, tidak ada satu kecederaan pun pada batang tubuh.
anak dan isteri kau juga selamat. Kenapa kau menangis Abu Husin? Maka Abu Husin dia kata apa? Dia kata, aku ini telah kehilangan 3 orang adik-beradik sebagai syuhada. Aku ini telah melatih ribuan para pemuda. Ratusan daripada mereka telah pun bergelar syuhada dan mati syahid. Aku ni apa dosa aku sampaikan Allah tak nak bagi aku mati syahid, sampai tak nak Allah bagi aku dapat duduk di sisi dia sebagai seorang syuhada. Maka kita ni yang tak buat sampai ke tahap Abu Husin, yang tak habiskan usia remaja kita di dalam perjuangan pembebasan, yang tak ada orang yang sampai ribu-ribu pun yang kita latih dengan tarbiyah kita. Di manakah tahap kita? Kita nak cakap senang nak mati syahid, tetapi kita sebenarnya kena mulakan dengan langkah-langkah yang kecil. Itulah yang sebenarnya akan memberikan kita hadiah yang paling besar, iaitu untuk berkorban di dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin dan dalam untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
kehidupan bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu menyelimuti seluruh hatiku. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Berulang-ulang kali di fikiranku betapa kau mencintaiku. Pastinya bila ku merindu padamu suratmu, kan ku baca selalu. Cintamu tiada penghujung, suratmu kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku. Hatiku rindu saat ku baca suratmu. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini bukan nak cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia,
Kadang-kadang orang yang diminta padanya itu merasa tidak senang dan terkadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita nak sambung lagi, bawakan lagi perkongsian ilmu menerusi aspirasi IKIM jam 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Saya Syafiq Saleh temakan anda. Jom tonton sekarang sebab kita nak bawakan lagi rancangan tadabbur. Kita buka Quran, hayati sama-sama, dengar, faham dan amal lagi. Dan anda boleh tonton sekarang juga di YouTube, di Facebook sebab kita sedang bersara langsung di situ. Teruskan hantar komen-komen ke, pandangan ke ataupun learning point yang boleh sama-sama kita titipkan dekat situ. Okey, dan menerusi rancangan tadabbur, kita nak hayati lagi perbincangan ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh yang dah pun ada dekat konti kita di sini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Baik seadanya. Baik seadanya. Kan pagi Jumaat kita kena banyak selawat, insya-Allah. Betul kan? Perbanyakkanlah selawat kita, doa kita, apa saja kan yang boleh kita buat itu, yang baik-baik itu banyak kan. Kan yang mana yang tak kena tu baling jauh-jauh. Macam itulah kan. Macam itulah. Letakkan jauh-jauh dan kita teruskan hidupkan perkara-perkara yang baik itu kan Doktor, insya-Allah. Baik Doktor, untuk kali ini pertemuan kita, jom kita nak buka lagi Quran, kita faham, kita nak amal-amalkan, kita nak tadabbur surah Al-Buruj. Doktor, baik, awal ni silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ulah amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar kita, para pendengar Radio IKIM yang dihormati dan yang dirahmati Allah Taala sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasalah pada pagi Jumaat ini kita mulakan sesuatu dengan kebaikan, dengan niat kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan perkara itu akan diberikan kebaikan bersama untuk kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Baik, hari ini kita nak tadabbur surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah merupakan satu surah yang dia termasuk dalam surah-surah yang pendek lah. Dan tak banyak pun ayatnya, lebih kurang ada 22 ayat. InsyaAllah kita cuba habiskanlah, kalau dapat habiskan, kalau tak kita sambunglah, insyaAllah. Jadi kita ambil 1 sampai 10 dululah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nar dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, kita ambil kat situ dulu. InsyaAllah kita akan tengok maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang telah mereka perbuatkan terhadap orang-orang yang beriman.
Dan mereka tidak menyiksa orang mukmin itu melainkan kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang mukmin yang lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Baik, ini adalah merupakan terjemahan daripada ayat pertama sampai ayat ke-10 daripada surah Al-Buruj, ya. Baik. Kalau kita lihat surah Al-Buruj ini bermaksud gugusan bintang, ya. Gugusan bintang-bintang. Ada setengah ulama menyatakan dia adalah merupakan manzilah, tempat di mana bergeraknya bulan dan juga buruj-buruj yang 12 itu, yang kita biasa tengok dalam horoskop tu kan. Dia ada Taurus lah, Capricorn lah. Sebenarnya itu adalah merupakan, asalnya adalah merupakan nak tengok bagaimana pergerakan bintang, dan juga nak tahu pasang surut air, nak tahu keadaan musim dan sebagainya. Yang berjumlah 12 buruj itu. Dan Allah bersumpah dengan hal ini yang menunjukkan bahawa sesungguhnya padanya itu ada kepentingan, iaitu salah satu di antara tanda-tanda yang Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Allah yang menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, dan pada langit itu Allah jadikan bintang-bintang untuk menghiasi dia. Betul. Jadi Allah jadikan macam dalam surah surah Mulk kan, dikatakan bahawa sesungguhnya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dia jadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan untuk langit, dan dalam masa yang sama dia adalah merupakan tempat rejam untuk syaitan yang nak mencuri masuk ke dalam kawasan langit, yang di situ ada rahsia-rahsia yang berkaitan dengan takdir manusia. Jadi kalau kita tengok dulu di zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawasan langit ini dibuka. Maksudnya syaitan ni dia boleh naik ke langit dan dia boleh dengar perbualan malaikat tentang apa yang nak terjadi kepada manusia, sebab malaikat akan mengambil semua arahan tu di Lauh Mahfuz, ya, dan kemudiannya mereka akan berbincang sama mereka, ya, dan menurut apa yang Allah perintahkan mereka untuk mereka laksanakan apa yang telah tertulis itu. Jadi waktu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang benda tu boleh diambil curinya, dan apa yang mereka buat, mereka mencuri akan maklumat tersebut dan mereka akan bagi kepada ahli-ahli sihir mereka di bumi. Jadi seolah-olahnya ahli sihir ini dia tahulah benda yang akan datang, sedangkan benda itu adalah bisikan daripada iblis-iblis atau syaitan-syaitan yang mengambil maklumat itu daripada langitnya, daripada kerajaan langit, daripada kerajaan malaikat. Tapi selepas kelahiran Nabi SAW, semuanya telah diperketatkan, ya, dan tidak bolehlah syaitan ini dia mengambil maklumat-maklumat tersebut, kerana sesungguhnya langit-langit itu telah diperkukuhkan dengan bintang-bintang yang menjadi rejam kepada syaitan yang nak masuk ke kawasan langit untuk mereka mencuri maklumat tersebut. Ada batasan dia dah. Ada batasannya. Jadi dia punya senjatanya itu adalah apa kita katakan istilahnya meteor tu lah, ataupun kita dan benda tu kalau kita lihat kan dalam Al-Quran juga menjelaskan, bila mana dia turun ke bumi dia menjadi besi. Besi, kalau kita lihat besi-besi yang dalam bumi itu kebanyakannya adalah daripada taik bintang tu atau meteor tu, yang dalam Quran ada surah yang menjelaskan tentang hadid ini, suratul hadid, fihi ba'syun syadid, dan padanya itu ada kekuatan yang sangat hebat. Allah Ta'ala sebut sebab dia memang untuk rejam kan. Jadi itu kalau kita tengok dalam ilmu orang Melayu dululah, kalau nak buat keris ke, nak buat tombak, mereka akan cari besi daripada taik bintang tu. Adalah kaedahnya mereka kenal, dan mereka buat benda tu lah. Malah lagi hebat lagi, orang Melayu kita kadang-kadang dia buat keris pakai
tangan saja. Betul. Tak payah nak tempur. Pakai kita namakan keris picit kan. Itu ilmu Nabi siapa? Nabi mana? Nabi Daud. Allah. Yang Allah telah lebutkan besi pada dia. Jadi macam mana ilmu Nabi Daud tu dah sampai kat kita? Itu cerita lain. Panjang cerita dia. Sebab anak Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman pernah datang ke tempat kita. Dan pernah meninggalkan warisan dan zuriat pada alam Melayu kita ni. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Menyatakan bahawa di antara tinggalannya tu adalah bangsa Bugis tu lah. Yang dia berasal daripada Balqis, daripada keturunan Nabi Allah Sulaiman. Itu nantilah kalau kita cerita panjang cerita nanti. Nanti nak cerita macam tu. Cuma nak ceritakan kenapa Allah Ta'ala menyebutkan tentang buruj ni. Kerana ini adalah merupakan satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatan dia. Dan semua perkara yang Allah Ta'ala nyatakan ini sebenarnya adalah untuk manusia ini kenal Allah. Betul. Manusia ini kenal Allah Ta'ala. Kerana tidaklah kita itu dihidupkan di atas muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan kata Ibn Abbas, maksud ibadah itu kita kenal dia. Betul. Jadi ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kita tengok langit, kita tengok bintang-bintang, kita tengok bumi, kita tengok laut, kita tengok gunung ganang, itu semuanya ada kait-mengait dengan kehidupan kita. Saya teringat doktor, bila saya balik kampung kan, dekat Pulau Pinang kan laut kan, kawasan nelayan ramai. Jadi bila sembang dengan sahabat-sahabat nelayan ni, dia orang kata kalau dekat laut tu bintang dan keadaan ombak laut semua itu menjadi paksi untuk mereka nak tentukan hala tuju. Betul. Dulu mana ada kompas. Dulu mana ada kompas. GPS tak ada. Jadi kita akan tengok kepada bintang utara. Dia kalau tengok malam-malam, saya sebenarnya memang minat tengok bintang ni kan. Saya ada teleskop besar kan. Memang kita suka tengok sebab kadang-kadang dia ada macam-macam fenomena malam. Kedudukannya. Kita ada kedudukan dan kadang-kadang dia beritahu tarikh-tarikh sekian kita akan nampak keluar bintang-bintang. Marikh. Perjalanan marikh. Betul. Dan kadang-kadang kita akan nampak cahaya dia. Kadang-kadang kita akan nampak macam dia beritahu ada hujan meteor. So kita tunggulah waktu tertentu tu kan. Waktu tertentu. Sebab tu kena dapat maklumat daripada Jabatan Meteorologi Falak. Jabatan Falak kita. Betul. Dekat Jabatan Mufti kan. Dia memang ada maklumat tersebut. Dan bila kita jadi ahli tu, nanti kita akan bagi tahu pada sekian-sekian akan ada apa. Jadi fenomena langit ni sebenarnya satu benda yang sangat menarik untuk kita tengoklah setiap malam. Betul. Baik. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa ni kawan-kawan kita yang dah masuk ni kan? Puan Syarifah siap cakap lagi Al-Buruj gugusan bintang. Masya-Allah kan? Zaliha Syafi'i kan, Rabah Isah Yaakob ramai lagi ni. Ahlan wa sahlan bikum. Dekat titikan komen dekat situ kan, Anita Saleh lagi siapa lagi sama-sama. Semua bagi salam ni kita jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar Helmi betul. Masya-Allah. Yang like, comment, share banyak-banyak tu kan. Baik. Faham lagi. Baik, kemudian Allah menyatakan selepas daripada was-sama idzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, dan Allah mengatakan wa yaumil mau'ud, dan pada hari yang dijanjikan. Kata para ulama yang dikatakan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Pengakhiran. Jadi bintang-bintang yang kita nampak cantik ni kan boleh jatuh. Dia boleh jatuh. Kita dah baca rasa takbir kan. Kita baca dalam surah Al-Insyiqaq kan. Langit terbelah kan. Macam mana langit terbelah, macam mana bintang-bintang. Gunung terbang. Gunung terbang dan sebagainya. Jadi inilah Allah kata bagi Allah mudah aje. Allah boleh adakan benda tu. Betul. Allah boleh tak adakan benda tu. Allah Ta'ala boleh kun fayakun jadi. Dan Allah Ta'ala kun fayakun tak ada. Habis hilang semua ghaib kan. Kita kiamat semua. Jadi Allah boleh lakukan perkara itu. Cuma satu benda lah kita tengok. Satu benda saya nak kongsi juga dengan kita punya para pendengar ni. Sebenarnya fenomena malam ni sangat menarik. Kalau kita ada masalah, banyak masalah kita keluarlah sekejap lepas tahajud. Kita lepas solat tahajud kan, dalam pukul 1 ke pukul 1:30 ke, atau 2/3 malam lagi bagus. Tengok langit kan, depan rumah kita pun boleh. Depan rumah kita tengok langit kan, kita cuba tasbih dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita tengok langit kan, dia akan datang satu rasa ketenangan. Dia akan datang satu rasa macam Masya Allah, hebatnya kan ciptaan. Sebab tu para nabi ni kalau saya tengok kan, dia orang
suka bertahanun, suka bermunajat di puncak-puncak gunung. Kan? Sebab waktu kalau di puncak gunung, waktu malam lagi Gila. Masya Allah. Kan? Kekuasaan Allah. Lepas tu kalau ada bunyi pun, bunyi cengkerik tu macam seolah macam berzikir pada Allah Ta'ala kan. Dia rasa tenang sangat. Jadi suasana malam tu sebenarnya memang suasana yang sangat bagi orang yang bercinta dengan Tuhan kan. Itulah masanya yang kita katakan Allah bukakan rasa cinta kita kepada Tuhan tu. Betul. Kan? Untuk kita bangun malam, untuk kita bermunajat kepada Dia, untuk kita kita mengadu kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala kan. Jadi memang suasana malam ni sangat menarik lah. Jadi kalau kita dapat keluar waktu-waktu malam, tengok, bukanlah keluar mana, kita depan rumah depan rumah kita je, tengok langit kan. Betul. Macam Syafiq dekat Pulau Pinang ada laut. Betul. Lagi orang kata rasa hebat kan? lah. Luas ke laut tu kan. Bukan setakat tengok langit, tengok lautan kan. Waktu malam kan. Betul. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya pernah jumpa seorang nelayan dekat kampung kan. Dia kata Ustaz Syafiq, kalau kita ni nak tengok macam mana nak tahunya pantai, kita tengok arus ombak tu. Betul. Ada bacaan dia juga. Ada bacaan. Bukan kata tu je. Tengok, kalau kita tengok kan, macam kita beli ketam kan dekat pasar kan. Kalau kita tengok ketam tu dia macam isi penuh ke? Dia isi penuh. Dia tengok bulan penuh ke, bulan gelap ke kan. Dia ada kait-mengait dengan isi ketam tu. Jadi kalau nelayan, dia memang itu bacaan dia. Laut ni memang bacaan dia, malam itu memang bacaan dia, bintang tu memang bacaan dia. Dia boleh tahu ni ikan banyak tak banyak, sotong banyak tak banyak, nak mencadak sotong dia tengok dulu. Jadilah Allah jadikan sia-sia kan. Dan setiap orang ni dia ada ilmu dia. Betul. Jangan kita rasa kita je yang paling hebat, kita je yang paling tahu, tapi sebenarnya ada ilmu tentang alam ni yang kadang-kadang orang-orang yang macam nelayan, yang duduk dalam hutan, dia lebih tahu daripada kita. Dan macam-macam ilmu hikmah ni yang Allah Ta'ala buka kepada mereka. Allah. Masya Allah. Jadi ini satu kehebatan dan kelebihan yang Allah bagilah. Betul. Baik, jadi kita sebutkan tadi, Allah cerita tentang bulan, Allah cerita tentang langit, Allah Ta'ala cerita tentang bintang, dan Allah kata wa yaumil mau'ud, dan pada hari yang telah dijanjikan, iaitu hari kiamat. Dan kemudian pada ayat ketiga, wa syahidu wa mashhud, dan kemudiannya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apakah dia yang dia menyaksi, dia saksikan, ya. Okey, kata para ulama tafsir sebagaimana yang kita buka dalam kitab Jalalain ini, dikatakan syahid itu adalah hari Jumaat. Ya. Yang dikatakan menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Ya, dan kemudian yang dikatakan masyhud tu, yang disaksikan adalah hari Arafah. Dia ada banyak pandangan, tapi saya ambil satu pandangan yang masyhur lah. Okey. Ya. Jadi dikatakan yang menyaksikan itu hari Jumaat. Kenapa dikatakan menyaksikan pada hari Jumaat? Kerana sesungguhnya pada hari Jumaat itu, ya, dia menyaksikan amal-amal yang dilakukan pada hari itu. Jadi kita hari ni hari apa? Hari Jumaat kan? Betul. Masya Allah. Bila kita kata kita hari Jumaat ni, berkaitanlah dengan apa yang kita baca ni. Sebab tu pada hari Jumaat ni kena banyakkan amalan kan, kena banyakkan zikir, baca Quran, ya, banyakkan salawat, banyakkan istighfar. Sebab apa? Pada hari ni dia ada barakah. Dan dia adalah merupakan penghulu kepada sekalian hari. Sayyidul Ayyam kan. Jadi pada hari ini juga Nabi Adam dijadikan, dikatakan dunia dijadikan kan, dan kemudian dunia akan dikiamatkan juga pada hari ini. Jadi pada hari Jumaat ni sebenarnya banyak dia punya kebaikan dia. Itu yang dikatakan dia menyaksikan amal-amal manusia. Sedangkan masyhud ataupun yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Kenapa? Kerana tashhaduhu an-nas wal malaikah. Kerana sesungguhnya dia disaksikan kehebatan, kemuliaannya oleh manusia dan malaikat pada hari Arafah, ya. Kenapa kita katakan pada hari Arafah ni hari di mana malaikat melihat dan diturunkan malaikat untuk melihat perkara tersebut? Sebenarnya dia ada kait-mengait dengan surah Al-Baqarah sebenarnya. Bila mana Allah nak jadikan Adam, ya, malaikat dia bertanya kepada Allah Ta'ala, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau nak jadikan Adam ni, makhluk ni, yang mereka ini akan merosakkan muka bumi dan akan menumpahkan darah. Sedangkan kami ni malaikat
semuanya bertasbih kepada engkau. Ya, dan Allah menegaskan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak tahu. Ya, maka dikatakan untuk itu dikatakan Allah Taala perintahkan malaikat ni bila mana ada perkara-perkara di dunia yang melibatkan ibadah, contohnya pada 10 malam terakhir dan pada malam Al-Qadar. Ya, Allah akan suruh malaikat ni pergi tengok apa yang hamba-hamba ku buat. Manusia ni yang kamu kata mereka ni menumpahkan darah dan juga mereka ni merosakkan muka bumi, kamu tengok apa dia buat. Pada malam Al-Qadar, kan? Dan begitu juga pada malam Arafah, pada hari Arafah. Apa yang manusia buat? Adakah mereka ni menumpahkan darah? Apakah mereka ini dalam keadaan yang membuat kerosakan? Di situlah malaikat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui mereka apa yang kau tahu, bagi tahu pada kami. Kan? Jadi memang malaikat diberikan penjelasannya oleh Allah Taala bahawa sesungguhnya manusia ni sebenarnya adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang mulia, dan mereka ini yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan kata tak ada yang macam Firaun, Haman, Qarun dan sebagainya tu ada, kan? Tapi taklah semua. Bukanlah mereka ni, bukanlah kita ni manusia ni yang semuanya membuat kerosakan, yang menumpahkan darah, kan? Tapi ada di kalangan kita ni orang yang Allah Ta'ala pilih mereka, angkat mereka, yang hati mereka tu adalah merupakan hati-hati orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Jadi itulah bendanya yang kita sebutkan tadi, wa syahidi wa mashhud, ya, hari yang menyaksikan, iaitu hari Jumaat, menyaksikan yang ada menyaksikan amal-amal manusia dalam, iaitu manusia berlumba-lumba untuk melakukan amal. Yang keduanya yang disaksikan itu adalah hari Arafah, ya. Baik. Seterusnya pada ayat yang keempat, ya. Qutila ashabul uqdud, dan binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, ya. Yang berapi dengan bahan berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar, ya. An-narizatil waqud, ya. Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kisah ashabul uqdud ni, ya. Tentang ashabul uqdud ni iaitu satu golongan orang mukmin yang mereka itu dihukum, ya, untuk masuk ke dalam api disebabkan keimanan mereka. Sebab tu lepas daripada itu dia kata izhum alaiha qu'ud, iaitu golongan pembesar-pembesar itu mereka duduk sambil melihat, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka telah menyaksikan, ya, apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman, iaitu mereka membunuh orang beriman, ya. Kenapa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, iaitu orang beriman tu apa kesalahan mereka sampai mereka dihukum? Kerana orang mukmin tu hanya beriman dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Itu je sebab dan kesalahan dia. Baik, dalam hal ni kalau kita lihatkan ada beberapa tafsiran lah, ya. Siapakah mereka ini? Iaitu golongan orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran atau ashabul ukhdud ni, ya. Ada yang mengatakan mereka ini adalah merupakan satu golongan yang dikatakan orang Islam yang berperang dengan orang Nasrani, ya, di Yaman. Yang dikatakan mereka itu pada awalnya dia menang, orang Islam menang, tetapi setelah mana berapa lama kemudiannya musuh mereka menyerang mereka, dan akhirnya mereka ditawan, dan akhirnya mereka itu dikenakan hukuman untuk dibunuh. Kenapa? Kerana mereka tetap beriman dengan agama mereka, dan perkara itu terjadi di Habsyah ataupun di Ethiopia sekarang lah, ya. Itu di antara tafsiran para ulama, ya. Dan ada yang mengatakan bahawa ini kisah seorang anak muda yang dia menjadi kita katakan apprentice, ataupun menjadi orang yang nak diberikan tanggungjawab menjadi ahli sihir dalam sebuah kerajaan oleh raja, yang mana dia diberikan didikannya oleh ahli sihir yang ada waktu tu. Tapi beliau ini sewaktu dia nak pergi berjumpa dengan ahli sihir, dia dah jumpa dengan seorang ahli kitab dan seorang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia beriman dengan Allah Ta'ala, pendek ceritanya. Lalu ada satu kejadian yang menyebabkan beliau ini terpaksa menjelaskan keyakinan dia, bila mana ada binatang yang besar. Ini hadis yang sahih, yang diceritakan dalam riwayat. Akhirnya dia ambil batu tu, dia kata kalau betul daripada ajaran ahli kitab ni, aku akan beriman dengan dia. Dia ambil dan dia menyebutkan kepada Allah, dia baling batu tersebut, binatang itu dia mati, ketika menang kacau orang ramai. Sehinggalah di waktu tu orang melihat yang dia punya kehebatannya itu melebihi daripada apa yang ahli sihir itu ajar.
Sampai akhirnya dia diseksa, gurunya juga dibunuh. Ya, cuma bila mana dia nak dibunuh, dia tidak dapat dibunuh walaupun dicampak daripada gunung, ya, kemudian dilemaskan di lautan, tak dapat bunuh dia. Jadi akhirnya waktu tu raja tanya, apakah perkara yang boleh membunuh kamu? Dia kata boleh, tapi kumpulkan orang ramai dan sebelum nak bunuh aku sebut, ya, sesungguhnya pemuda ini adalah merupakan orang yang telah beriman dengan Tuhan yang memiliki alam ini, Allah Ta'ala, dan lepas tu kalau nak bunuh aku, bunuhlah. Kan? Jadi dia mengorbankan dirinya, tapi menyebabkan orang ramai bila tengok keadaan tu beriman dengan Allah SWT. Dan akhirnya mereka itu tidak lagi menyembah raja dan juga mengikuti agama raja, sehingga akhirnya mereka itu diberikan hukuman untuk dibakar dalam parit itu dengan secara hidup-hidup, dan mereka rela di atas perkara itu. Dan di situlah Allah Ta'ala menjelaskan dan menceritakan tentang kisah mereka ni. Jadi ini satu riwayat juga yang dapat kita lihat daripada Ibn Abbas yang menceritakan dalam hal ini. Riwayat daripada Imam Ahmad. Baik, dalam perkara ini nak menunjukkan apa, Syafiq? Nak menunjukkan kalau kita ambil sekarang ni apa yang berlaku dekat Gaza, kan? Betul. Macam mana mereka tu dikumpulkan dalam penjara yang terbuka, Allah, kan, dan kemudian di bom. Setiap hari ada je bom. Cuba bayangkan macam mana perasaan itulah penduduk sana, kan. Allah. Tapi dalam cerita ni, kalau kita tengokkan dalam kita Ashabul Ukhdud ni, itulah lebih kurang lah dia punya cerita dia, kerana nak mempertahankan iman. Mati pun matilah, kan. Nak buat macam mana? Memang ini adalah ujian yang Allah telah bagi pada orang beriman sampai ke tahap di mana mereka menjual diri mereka kerana Allah. Dan Allah ceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. Saya ketika di Mesir jumpa dengan kawan kat sana, mereka geram, mereka nak masuk ke sana tapi sepadan tutup, kan. Betul. Tapi apa yang mereka boleh katakan? Mereka katakan syuhadauna fil jannah wa haula kuffar finnar. Itu saja yang mereka cakap, kan. Syuhada kita semuanya dalam syurga. Sedangkan mereka yang kafir itu kulluhum finnar. Mereka itu semua akan masuk neraka. Jadi macam tu mereka kata, kan. Maksudnya nak menunjukkan betapa kita ni memang pasti akan diuji, kan. Dan ujian yang terakhir tu nyawa lah. Betul. Kan, macam tu sekali nak ditunjukkan kepada kita. Dan Allah jelaskan dalam hal ini, orang-orang yang beriman itu, mereka itu dibunuh dalam parit yang berapi itu. Kenapa mereka dibunuh? Hanya kerana mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa an yu'minu billahil azizil hamid, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nak jelaskan kat sini, sebenarnya kehidupan kita kat dunia ni memang kehidupan yang menguji kita. Betul. Dan kalau ada pun hari raya pun, hari raya yang sekadar mana kita sambut kat dunia ni sekadar adat je lah. Kan ada nasyid Rabbani tidak ada hari raya, kan. Di dunia tidak ada hari raya. Di dunia tidak ada hari raya. Itu kan. Betul. Maksudnya hari raya yang sebenar tu kat mana? Kat akhirat. Bila mana kita ni lepas daripada titah siratal mustaqim nak menuju kepada syurga Allah. Kan. Jadi banyak kisah-kisah orang macam ni, dan kita tengok memang inilah lumrah kehidupan kita, kan. Dan bukan setakat itu saja. Kalau kita baca sejarah para nabi, kisah Nabi Allah Zakaria, kisah Nabi Allah Yahya, kan. Betul. Mereka itu sampai peringkat dibunuh lah. Nabi Allah Zakaria digergaji, syahid. Nabi Yahya dipancung kepalanya. Begitu keadaan mereka itu yang Allah Ta'ala uji, dan mereka melalui dan lepas daripada ujian tersebut. Padahal kita boleh cakap je, contohnya lah, kan. Betul. Aku dah beriman, aku dah beramal soleh, kenapa Allah uji begitu pada aku? Kita boleh cakap, ramai orang cakap macam tu, kan. Di akhir zaman ni, bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit ujian yang berat, kita kata kenapa Allah uji kita, kan. Kita dah betul-betul buat jalan yang betul, beriman, tiba-tiba Allah uji. Tapi sebenarnya di situ itulah ujian. Kan. Dan di situlah sebenarnya kemanisan kalau kita melepasi perkara tersebut. Kan. Macam contoh kisah Masyaitah, kan, dengan Firaun. Bukan setakat dia dihukum, anak dia, suami dia, satu keluarga semua kena. Tapi sedikit pun dia tidak mengeluh, tak goyang dengan keimanan, sebab dia tahu dunia ni memang sementara. Betul. Kan. Dan kita akan pasti akan pergi ke akhirat. Jadi benda inilah yang kita akan tanamkan dalam diri kita. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Akhirat itulah kampung kita. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia
dunia tempat tanam tanaman ataupun ladang untuk kita semai, untuk kita petik nanti dia punya hasilnya nanti dekat akhirat. Ya, jadi ini satu keyakinan, bukan senang nak cakap kan. Cakap senang kan. Kan tambah saya kalau cakap senang, tapi bila kita tengok balik diri kita, muhasabah diri kita, Banyak kurang lagi. Allah tak uji kita setakat tu lagi kan. Belum lagi Allah uji kita. Cuba Allah uji kita macam tu. Bayangkan tak ada makanan kan, tak ada air, minuman kan. Maksudnya memang nak biarkan mati lah. Macam apa yang berlaku kat Gaza tu. Kalau Allah uji kita macam tu, macam mana agaknya penduduk Malaysia ni kan. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Dan kalau Allah tak uji kita tu, kita tahu lah sebab dia iman kita tak betul-betul kuat lagi lah kan. Jadi kita harapkan Allah uji kita sekadar mana kemampuan iman kita, insya-Allah kan. Jadi ini satu benda yang dapat kita lihat lah daripada ayat yang kita baca tadi. Kerana apa mereka itu dibakar, kenapa mereka itu hukum sedemikian rupa, dibakar dalam api, dalam parit yang berapi, kerana hanya mereka itu beriman kepada Allah SWT. Dan Allah menjelaskan selepas itu, allazi lahul mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Maksudnya walaupun kita rasa macam kita teraniaya, tapi sebenarnya tidak kan, kerana Allah menyaksikan segala perkara. Yakinlah setiap zarah benda yang kita lakukan dalam pengetahuan Allah. Dan Allah menyaksikan perkara ini, dan pastinya Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita kan. Dan syurga Allah Ta'ala itu sangat hebat. Sebab tu kita cerita pasal Rasyitah tadi kan. Satu keluarga dia syahid. Tapi bila mana di waktu Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, Nabi melalui akan satu tempat, Nabi terbau satu bauan yang sangat wangi. Dan ditanyakan kepada Jibril, siapakah mereka itu? Apakah bauan itu? Jibril beritahu, itu di antara benda yang Allah telah simpan untuk kita adalah itulah tempat pemakaman Masyitah yang baunya wangi. Dan kisahnya diceritakan sampai ke zaman kita, zaman berzaman sampai zaman kita. Nak menunjukkan apa? Nak menunjuk Allah muliakan mereka. Dan inilah perkara yang kita katakan sebagai kemuliaan daripada Allah. Kehebatan yang manusia nampak pada kita bersifat sementara. Betul. Kalau darjat dan kedudukan yang Allah bagi, yang manusia bagi pada kita pun ada had dan ada masa dia. Waktu mati nanti habislah kita punya title habis dah. Kan doktor ke, datuk ke, tasri ke apa benda habis. Kadang kita rasa kita pandai dah, elok dah. Lagi sampai umur 70 terlupa habis. Ada terlupa tu. Betul. Nampak? Di situ pun Allah. Dan bila kita mati takkan bawa semua title tu kan. Tetapi Allah bagi pada kita orang yang beriman, wali-wali dia dan orang-orang yang dekat dengan dia, muqarrabun. Ini kekal sampai akhirat. Kerana mereka ini adalah orang-orang Allah. Untuk menjadi orang-orang Allah Ta'ala ni, dia kena melalui ujian. Betul. Kan ahasiban nas an yatraku an yaqulu amanna fahum la yaftanun. Apakah kamu mengatakan kamu beriman selagi kamu tak diuji? Kan. Sahabat dia tu risau kan kalau tak diuji. Ya betul. Tak sakit tak kan? diuji. Aku dah tak kena ni. Allah tak sayang aku lagi ke? Allah tak sayang ke? Kan. Jadi ini bendanya yang kita kena tengoklah kan. Dan pada ayat yang ke-10 Allah menyatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Dan sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin, lelaki dan perempuan, kerana mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Walaupun satu tahap mereka rasa mereka menang, kan? Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, yang dikatakan izhum alaiha qu'ud, mereka tu sambil duduk-duduk saja melihat orang mukmin diazab. Maksudnya dalam keadaan yang ria gembira mereka itu melihat orang-orang mukmin dibunuh. Tapi pastinya nanti di hari akhirat, kalau dia tak bertaubat, dia tak kembali kepada Allah, pasti dia akan diazab dengan neraka jahanam. Dan sesungguhnya azab neraka itu sangat membakar. Jadi ini nak menunjukkan mereka pun tak lepas kalau mereka ingat mereka boleh lepas kat dunia, sebenarnya mereka tidak lepas kan. Baik, nampak gayanya 10 ayat je dulu lah. Kan? Nanti kita akan sambung lagi pada 12 ayat pada minggu hadapan. InsyaAllah. Itu dia. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. Baik. Itu dia kan, panjang lebar sebenarnya bila kita buka dan juga faham lagi ayat suci Al-Quran ini. Bila kita buka satu ayat, dia
bawa lagi pecahan-pecahan kan yang perlu kita memahami, yang boleh kita faham dengan lebih lanjut, insyaAllah. Moga itu dapat lagi memberikan kefahaman dan juga kita teruskan bahawa bacaan Al-Quran ini oleh mana saja kita berada kan dekat rumah, sentiasa kita ingat, dan setiap ayat-ayat yang Allah sediakan kepada kita ni pasti ada hikmahnya, pasti ada pesanan yang perlu kita guna pakai sampai bila-bila. Masya-Allah. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan Tadabbur, dan kekal bersama IKIM sebab ada lagi perkongsian selepas ni. Okey, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Menyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.
في القرآن. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal-jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu salat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 10 November 2023. Kota Kinabalu 12.03 tengah hari, Tawau 11.56 pagi, Ladatu 11.53 pagi, Kuching 12.26 tengah hari, Miri 12.11 tengah hari, Kangak Lusa Pulau Pinang 1.5 tengah hari, Ipoh 1.3 tengah hari, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1 tengah hari, Seremban 12.59 tengah hari, Bandar Melaka 12.57 tengah hari, Johor Bahru 12.51 tengah hari, Kuantan, Kuala Terengganu 12.54 tengah hari dan Kota Baru 12.57 tengah hari. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1. Apa khabar untuk anda kalau menghampiri waktu kita di tengah hari ini?